السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم ولا تعذبنا وأنت علينا قادر. اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم من أراد بنا وأراد بإسلامنا وأراد بأعراضنا ومنهجنا وبدراستنا ومن حولنا ومشايخنا بسوء أو حقد أو حسد أو فتنة أو سحر أو فساد أو شحناء أو خيانة أو افتراء أو صد. اللهم اصرف عنا شرورهم واجعل شرورهم على نحورهم واجعلهم آية وعبرة لأولي الألباب يا سميع الدعاء. وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pada perjumpaan kita malam ini, insya-Allah kita akan sambung pengajian kita daripada cara Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendakwahkan akan manusia. Kita sebagai umat Islam telah mengetahui kata di dalam dunia ni Allah Subhanahu wa taala jadikan kita sebagai manusia ni ada dua kumpulan. Kumpulan pertama, Tuhan jadikan kita sebagai orang yang beriman, orang Islam yang serah diri kepada dinis salam supaya klik kepada jannatin na'im. Itu adalah kumpulan dinamakan ummatul ijabah. Satu lagi, manusia juga, umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serupa dengan kita. Akan tetapi dia adalah mereka yang tolaknya Islam, tolaknya iman dan tak maunya hendak kembali klik kepada dinis salam, dan dia akan rugi, tak akan boleh masuk syurga yang namanya Darussalam juga di hari akhirat nanti. Maka apabila dua kumpulan daripada kumpulan manusia ni ada dua gini. Yang pertama, nak bawanya al-haq, bawa kebenaran. Yang kedua, dia nak bawakan al-batil. Maka al-haq wal batil tadi itu dua perkara yang tak boleh nak capur ataupun nak masuk sampai ke kiamat. Kerana dua perkara ni dinamakan naqidah. Perkara yang tak boleh nak capur, perkara yang tak boleh nak hipung, bila masa, bila tempat, di mana, tak boleh. Dan tak boleh nak terangkat salah satu daripada kedua-dua. Apabila kita duduk al-haq, pasti kita tolak al-batil. Apabila kita duduk dalam al-batil, pasti kita tolaknya al-haq. Cuma al-haq tadi itu kita nak tanam di dalam jiwa kita. Kita sebagai orang yang beriman, sebab itulah awal halaqah, awal perjumpaan kita ni, kita rayak dan kita kupas kata, kita ni asal usul mari daripada mana dan kita duk buat gapo sini, kita nak pergi ke mana, itu kita nyata. Dengan sebab itu apabila al-haq kita nak cari-cari di mana?
Al-haq yakni ma wafaqal haq, ma wafaqal waqi'. Benar-benar iaitu perkara yang selaras dengan benar hak sungguh. Itu mana al-haq. Dengan sebab itu Allah Jalla Jalaluh telah firman di dalam Al-Quran Al-Karim, Tuhan kata, Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu, ya Rasulullah, daripada Tuhan engkau. Maka mung tu jangan jadi. Diri mung tu minal mumtarin. Daripada orang yang ragu. Sungguh kata sungguh. La, jangan jadi gitu. Tetap kata apabila benar mari daripada Allah Jalla Jalaluh, ini tetap. Apa dia mari pada Allah Ta'ala? Tuhan raya kata kita ni daripada Adam. Adam daripada turab. Maka Allah Ta'ala mengeluarkan Adam daripada syurga. Mari duduk di dalam dunia. Kamar dia Tuhan panggil kelik pula kepada tanah. Satu hari Tuhan janji nak keluarkan manusia daripada tanah. Menunjukkan kepada hari kiamat. Di sana ada hisab. Di sana adanya surat catatan amalan. Di sana ada periksa. Di sana adanya titik sirat. Di sana adanya qalihat dan sebagainya. Akhir sekali kalau periksa najah semua manusia. Menunjukkan kepada syurga. Itu Allah Ta'ala ayat dalam Al-Quran Al-Karim. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Allah Ta'ala jadikan kita daripada tanah, kama dia Tuhan wa'ari. Kepada ini dunia, sebentar saja, kama dia Tuhan kembali ke semula pada tanah, kama daripada tanah itulah Tuhan awak tubik pula sekali lagi. Yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Hari ya Allah Subhanahu wa Ta'ala nak bangkitkan manusia semula daripada tanah tadi itu, tubik mari semula. Muskilah sini ni, muskilah al-hayatul jadidah ba'dal mamat. Hidup baru lepas daripada mati. Al-musyrikun wal malahidun tak beriman dengannya. Kenapa dia tak beriman? Kerana dia tak nampak. Dia tak nampak tak kebenaran hak Tuhan rakyat ni benar lagu ni. Sebab tu dia mari depan Nabi, dia wari tulis. Walid ibn al-Mughirah, ayah bagi Khalid ibn al-Walid. Mari ambil tulis di pada pasir ni upih depan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Balah ning kau tulis yang lembut, tulis yang pahu, tulis yang hancur umpama ni nak bakit klik semula. Wahai Muhammad, Nabi senyum. Sebab Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia tak cakap tentang ini masalah illa bil wahyi. Masalah akhirat, masalah iman, masalah al-ghaibiyah, wajib cakap bil wahyi. Wajib kita bercakap dengan wahyu. Jangan bercakap dengan akal fikiran. Akal fikiran kita siapa di situ. Lalu Allah Ta'ala turunkan ayat daripada atas, daripada di sisinya, min fawqi sab'i samawat, wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqahu, qala man yuhyi al-'idhama wa hiya ramim. Qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah wa huwa bikulli khallaqin 'alim. Alladhi idza arada shay'an an yakula lahu kun fayakun. Fasubhanalladzi bi yadihi malakutu kulli shay'in wa ilaihi turja'un. Allah Ta'ala buat contoh, buat misal. Wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqahu. Dia terlupakan. Allah Ta'ala jadikan dia pada awal sekali. Al-musyrikun wal quraisyiyun, orang Quraisy ataupun musyrikun, dia qadiyah mereka, peraden mereka, mereka beriman dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan beriman kata Allah Ta'ala menjadikan mereka. Tapi muskilah mereka tak beriman, kata mereka apabila mati akan hidup balik. Ini nak kita faham. Dia tak ada akhirat puak-puak ni. Apabila gitu, dia bawakan tulis. Orang bawa tulis mari ni, katanya jumhur ahli tafsir daripada kalangan al-mufassirin al-mu'tabarin, iaitu kena pada Walid ibn al-Mughirah. Walid ibn al-Mughirah ni siapa? Ya petokoh di dalam mazhab ataupun di dalam cara memikir orang Quraisy ni. Kalau tok guru besar, tok guru tua nak pergi lebih pada Walid ibn al-Mughirah tak ada. Kalau kita mengaji tafsir, Datuk Ning lah. Orang panggil orang yang dihormati, ada muka dalam masyarakat, ada ilmu pengetahuan. Amba pernah rakyat dah di lain dalam masalah sirah ni, Walid ibn al-Mughirah ni, dia seorang jadi alim ulama di zaman jahiliyah, zaman musyrikun, zaman Quraisy dulu,
tiap-tiap orang nak bawa ilmu datang mari, nak letak tepi-tepi Kaabah ataupun nak sakuknya syair-syair di Kaabah, orang panggil muallaqatil asyarah, pasti kena dia orang turut tan, orang periksa. Sudah dia kalau dia kata kena, okey, tak ada apa. Lalu dia bawa tulis mari upih terah depan Nabi kita. Dia kata Muhammad, tulis hak pahu lagu ni nak hidup kelak. Kek kening lah. Kalau tengok di dalam sejarah tu, ya suka juga kita baca yakit ni. Nak hidup pelik kata ni. Allah mung ni wari benda pelik-pelik lalu Muhammad mung ni. Aku dah tengok mu yang budak beringuh lagi ni. Mung ni kecek apa-apa guna tak dia. Sedap je bedah Nabi. Sebab tu dalam ayat lain, walaqad na'lamu annahum, apa nama Allah Subhanahu wa taala kata, aku tahu, innaka la yahzunuka alladhi yaqulun. Benar yang kata kepada mung tu satu perkara yang melukakan hati. Luka hati Nabi. Nak tak luka lagu mana orang berjuru. Apabila gitu, tu hewat tu ayat Quran kata, royak dia. Mung berimej kedak kata dari ni tulis tadi ini ni asal usul daripada mana? Asal usul daripada tak ada kepada ada, asal tak ada kepada ada. Dia menjadikan ini, yang menjadikan ini daripada tak ada pada ada man. Siapa? Qul, kata olehmu ya Rasulullah, apabila kata gitu masuk akal fikiran dia. Jadi tak nampak. Orang kita apabila tak nampak sesatkan ni, walaupun ilmu depan tak nampak apa sekarang. Apabila gitu, masuk dalam otak dia kata, aku mengaku, kata apabila orang mai tanya, "Pia jadikan dirimu?" Ya jawab kata Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba dia tak mengaku, tertulis ada pahun ini nak bakit kelik semula dia tak mengaku. Lalu Allah Taala suruh Nabi Muhammad mengingati dia. Qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah. Ni mantiqiyah. Cara memikir. Kata kamu ya Rasulullah, orang yang menghidupkan tulang ni tak lain tak bukan Tuhan yang mengaku kata menjadi kepada benda tak ada pada ada. Hak tu hak tulang dah. Hak mana lagi? Allah. Kalau hak tu, hak tak ada kepada ada, mu boleh terima. Hak ada dah. Nak ada semula mu tak nak terima. Akal mana membunuh? Munggai mak kata aku ni tak ada akal. Kalau gimana wahai walid. Hadis yang panggil munadharah. Cara perbincangnya di antara orang ulama dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulama makanah dia tinggi, akan tetapi dia tak ada dapat wahyu kalah ilmu depan Nabi. Sebab wahyu ni dia kata semua molek so 2 3 sebab Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia bercakap bil wahyi wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha 'allamahu shadidul quwa dzu mirratin fastawa wa huwa bil ufuqil a'la ila akhir ayat. Nabi tak cakap dengan hawa nafsu. Nabi cakap dengan wahyu. Dia yang mengajarkan wahyu pada Nabi Muhammad. 'Allamahu shadidul quwa. Jibril alaihi salam yang bersifat dengan perkasa, gagah dan sebagainya. Maka apabila jadi gitu, kalahnya Walid ibn Mughirah. Zahirnya kebenaran di atas apa yang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerangkan. Maka ini adalah kebenaran. Apabila benar-benar, tetap jadi benar-benar. Daripada mana benar-benar? Daripada Allah Jalla Jalaluhu wa taqaddasat asma'u. Maka ni al-kafirun wal munafiqun, orang kafir, orang munafik, wal musyrikun dan puak Quraisy, puak nak mempertahankan benda hak lama. Nak mempertahankan akan agama tok nenek moyang dia. Nabi Muhammad ni orang juruh dia apa aku. Tetapi dia tak terima ajaran Nabi Muhammad. Limaza? Kerana Nabi Muhammad ni mari nak membarukan akal fikiran, tak mahu nak turut jalan ni yang diberjalankan oleh jahiliyah. Sebab tu dia kata, inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muqtadun. Kami dapat dah kata jalan ni, tok nenek moyang kami jalan gini. Maka kami nak berjalan belakang dia sebagaimana dia berjalan mari dah. Mung ni pelak-pelak selalu. Maka apabila sifat orang tu jadi lagu tu, dia dengan automatik, segera, serta-merta, dia nak mempertahankan benda yang dia dok bawa. Benda yang dia dok bawa tadi itu batil, 100% batil. Akan tetapi
Apa yang nak mempertahan? Ini muskilah. Apa muskilah? Allah Subhanahu wa taala kata Tuhan menghiaskan bagi dia benda batil itu je dapat kena. Ni takut. Afaman zuyyina lahu su'u 'amalihi fara'ahu hasana. Fa inna Allah yudhillu man yasha. Allah Taala menghiaskan benda batil yang dapat jadi molek. Allahu akbar. Benda cirak-cirak tak kena tapi berasa kena. Apa boleh jadi gitu? Sebab yang nak kau tu. Tuhan kita ni ia beri mengikut kita nak. Sungguh. Kita nak lagu mana? Kita usaha nak naik tinggi, tak kat tinggi. Kita usaha nak kaya, terhawi kaya. Kita usaha nak jadi alim, ya alim. Kita nak duduk baktullah, ada. Tak ada masalah. Sebab itulah al-Yahud wal-Nasara wal-Musyrikun wal-Dahriyun. Orang Yahudi, orang Nasara, orang Musyrikun, orang Dahriyun, orangnya Al-Madiyun, puak-puak pesim gila kepada muka dan sebagainya. Dia tadi itu duk nampak tak jalannya dia betul. Sehingga Allah Ta'ala nawi kepada dia tadi itu ilmu pengetahuan. Fastahabbul 'ama 'alal huda. Dia suka nak duduk dalam gelap di atas cahaya yang tak sah. Itu sifat dia. Maka apabila gitu, benda batil, ia nampak kata molek, sifat manusia asal fitrah, lah mana jadi? Ia nak mempertahankan benda yang bahasa kena. Ni apa ni fitrah? Fitratallahi allati fatara an-nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah. Ni fitrah. Sifat kesemula jadi betul ke jalannya manusia yang Tuhan tak akan berubah sama sekali benar ni. Palah ni lah manusia sebab itulah apabila hak ni nak bawa benda benar, hak ni nak bawa benda batil, maka jadi pertemuan di antara dua. Pertemuan mana kata ada perselisihan yang tak boleh nak campur di antara dua ni. Ila ayyadithallahu al-arda wa man 'alaiha. Sehingga baki kiamat nanti pun tak lewat. Lepas tu, kita nak buat lagu mana? Dinun al-Islam, agama Islam, bukanlah agama dok sari. Agama yang wajib mengajakkan orang kepada agama Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kita dapat hidayah. Ini tepat yang timur kita nak latih diri kita jadi pendakwah tu macam mana. Maka orang hadap di atas kebenaran, umpama mula-mula sekali yakin kata dia di atas kebenaran, man huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita dah mula-mula yakin kata dia duduk di atas kebenaran. Dia tadi itu duduk dalam suasana keadaan penuh sekelilingi dia tu, keluarga dia, saing dia, orang bi'ah dia, suasana dia, musyrikun, orang musyrik. Quraisyiyun, orang Quraisy. Kepala orang Quraisy ni salah satu daripada khususiat mereka, apa dia? Aladul khisam. Pandai berbantah. Kalau berbantah ni bahasa surat, pandai mulah. Orang panggil guna gia putar belik. Gitu gini, pandai. Maka tengoklah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada orang depan dia. Walaupun dia mari daripada mimma immahin. Ingat malam ni. Nabi kita mari daripada air yang ada di Aminah dengan Abdullah. Bukan mari daripada cahaya sebagai dakwanya Sufiyah. La. Ini menyalahi akidah pegangan iman yang ada di dalam Al-Quran dan dalam hadis Nabawiyah. Itu hak kena. Nampak tu tak? Maka Nabi kita Muhammad ini nak muwajahah. Taklah kata nak semuka dengan mereka itu. Mula-mula sekali Nabi dikena suruh, diperintahkan mengajak buat dekat-dekat tu dulu. Wa anzir ashiratakal aqrabin. Ini pengingatan orang dekat-dekat tepi-tepi tu dulu. Maka sifat orang kita nak muwajahah dengan orang pandang mula, dengan orang nak bawanya agama yang pasal tak nak guna akal fikiran dan terah perut, tak dengarnya alasan orang pasal ni Nabi kita nak bina diri yang macam mana. Mula-mula sekali Nabi bina diri dengan dia yang menterbiahkan Nabi,
Dia yang mengajarkan Nabi, dia yang mengisi ilmu pada Nabi, huwallahu azza wa jalla. Allah Ta'ala hanya jua. Sebab tu Nabi tu tak pandai baca, tak pandai menulis. Itu hikmah dia. Kamu ada yang kata, orang tak pandai baca, tak pandai menulis, nak lebih reti pada pandai baca, pandai menulis. Kita tak tahu kok mana, tak ada mengaji sirah. Yo dah. Jadi punah. Sebab apa Nabi itu tak pandai baca, tak ada menulis? Kerana Tuhan hanya jua nak mengajarkan Nabi Muhammad cara begini. Sebab tu dia kata, Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Kata olehmu ya Rasulullah, kata aku ni adalah manusia seumpama kamu. Tapi aku ni diwahyukan kepada aku. Diwahyukan kepada aku. Hak tu hak tak ada di orang lain. Barang siapa nak mulia seperti Nabi hai pendakwah, hai orang Islam, istilah diri kamu dengan wahyu Allah Subhanahu wa taala, Al-Kitab was Sunnah. Barang siapa ada Al-Kitab was Sunnah di atas pahaman yang benar daripada Allah Taala dan Rasul, orang pesen ni bukan harga yang nak beli dengan dunia. Tak boleh nak beli dengan dunia, tak boleh nak beli. Dia kata nak beli dengan harta 10, 20 juta. La, tidak ada harga nak banding dengan seorang ni. Sebab dia ni adalah warasatul anbiya sebenarnya. Apabila gitu, mula-mula sekali Allah Subhanahu wa taala beri kepada Nabi nak dakwah buat cidik-cidik ni, kena letak di Nabi tu al-fatanah. Apa makna fatanah? Yakni orang yang bijaksana. Kita orang tani patut bangga juga. Setengah daripada ahli sejarah kata fatani ni makna daripada fatanah, daripada cidik pandai. Tak sepatut, tak sesuai kita nak jadi mangsa kepada mana-mana pihak. Apakah kita tak pandai nak mikir? Lah, bukan lagi. Apabila cidiknya Nabi Muhammad SAW, dia panggil behar asa. Ton tundem. Behar asa. Mari hak lari tu bantu di atas asa ni, naik dia. Buat semua tadi itu tak boleh nak buat gapo terhadap Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terutama nak bawanya perkataan, cara mikir dan ajaran hak seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wari, mereka ini ajazu, lemah, tak boleh nak wari. Cuba tengok dalam Al-Quran. Dalam ayat Qul fa'tu bi suratin min mithlihi wa da'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum sadiqin. Bagi satu surah. Kalau mau benar sungguh, bagi satu surah seumpama ayat Quran hak aku hari. Satu surah. Ataupun Qul fa'tu bi ashri suwarin min mithlihi. Ada ayat lain. Wari seumpama 10 daripada surah. Tak tahu wari 10 tak apa. Tak boleh wari pas 10 nak wari lagu mana? Allah. Apabila tanya yang pertama, soalan pertama tak ada jawapan, soalan yang kedua tak ada jawapan, yakin dah tu kata dia duduk di atas kebatilan. Lalu Nabi tadi itu yang nak kerak benda kebatilan, nak lenyap turun, tak sewi naik, walaupun ciding pun tak sewi ada. Ya wari daripada ayat Quran Tuhan rakyat kepada kita melalui Nabi lah alaihi salatu wassalam. Kalau buatmu ni mu dakwah kata pandalu Arabiah, reti balaghah, reti nahwu, reti sarah, reti segala-gala mukammilat, benda-benda yang menyempurnakan bahasa Arab, tak kuasa. Nak bagi satu surah inna a'tayna umpama tu pun tak boleh. Yang kata nak bagi 10 surah, bagi supa tak apa Nabi Muhammad. Bagi supa. Lepas tu mupakat dah di antara jin dan manusia, hamu dakwah tamu pandai tu diketuai oleh Walid bin Mughirah. Wari seumpama Quran aku satu ayat pun tak apa. Allah malu tu. Hani nak kerak we putus. Supaya kita nak pukul, nak kata ular tu tak. Kalau kata jangan rahmat. Pakai we mati kamar dia kamu. Itulah gitu. Nabi Muhammad awak lagu tu. Mana? Allah Taala raya di dalam Quran surah Al-Isra, Tuhan kata qul in ijtama'atil insu wal jinnu ala an ya'tu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhum li ba'dhin dhahira. Kata olehmu ya Rasulullah, la in ijtama'atil insu wal jin. Jikalau jin dan manusia tu berhimpun, ayatu bimithli hadzal Qur'an, bawa datang umpama Al-Quran, la ya'tuna bimithlihi. Tak pasal mereka itu nak bawa datang umpama Quran.
Umpama bukan nak air. Umpama ni hak supa, hak nak semeh-semeh. Nak wari hak betul ni supa, cari di mana hak semeh pun tak ada. Walau kana ba'duhum li ba'dhin zahira. Sekalipun manusia dan jin tu capur tangan sebulat suara, tak kuasa nak bawa data seumpama Quran. Kalau gitu, zahir kata jalanan yang dijalan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah benar. Jalanan yang dijalankan oleh tok nenek moyang mereka daripada orang Quraisy adalah batil. Di situ mari ayat kata waja'al haqq wa zahaqal waja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Apabila datang kebenaran, benar kebatilan itu akan hilang tubik sendiri dengan tak kena gunanya walaupun pegang walaupun pegang. Sebab itu ad-da'wah al-islamiyah yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam iaitu ada lampu, dia nur, cahaya. Lepas tu kita nak bawa lagu mana? Nak we benar tadi itu jaya sebagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah berjaya mari dah, pasti kita kena innamal ilma bitta'allum sebagaimana Nabi kata dalam hadis sahih Bukhari. Innamal ilma bitta'allum. Nak naik di atas member, nak duduk di atas meja, nak duduk di tempat tu email, nak mengajar, siang malam, pagi petang, tak ada apa lagi. Syarat al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Sebagaimana Bukhari kata, al-ilm qabla al-qawli wal-amal. Ilmu pengetahuan belum daripada kita pegang, belum daripada kita amal. Belum daripada kita kata, belum daripada kita buat. Tu makna dia. Sebab itulah Allah Ta'ala itu akak darajat ahlul ilm. Pak kita semua ni wajib nak ngaji belaka kah? Awak apa nak wajib ngaji belaka? Katanya demo. Kita nak pergi syurga ke tak? Nak pergi tak pada syurga jannatin na'im. Hak Tuhan ada janji tu bekas benar plesu tu. Benar sungguh. Tuhan raya kata kul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Kata olehmu ya Rasulullah, mati kamu duk lari tu satu hari akan jumpa denganmu. Dusta ke sungguh? Sungguh. Orang yang beriman, muka dia apabila mati senyum dan seri-seri bercahaya. Orang tak beriman, keruk muka dia dan tunjuk di muka dia benda yang tidak ada cahaya. Sungguh tak sungguh? Tengok. Orang yang ada iman dalam hati berasa tenang, orang tak ada iman dalam hati berasa susah. Tengok Amrul Waqi' lagu mana benda hak Nabi raya hak Tuhan raya dalam Quran. Situ sudah. Itu nak ayat kata hak kita ada jalan ni adalah al-haq terkadang kita al-haq dek sini. Tak ada dek sini. Apabila tak ada dek sini, ni anggota kita luar ni tak boleh nak buat kerja agak. Sebab nahnu la nusaddiq biqalbina. Sebab kita tak ada, kita benar dengan biqulubina, dengan hati-hati kita lah. Sekadar bilisan, bi'alsinatina. Dengan lidah-lidah kita sahaja. Royak gitu, royak gini. Klik lagi, mengaku aku. Tak, bukan aku. Ini tujuan kita mengaji dan menghidupkan akal fikiran. Hidupkan hati. Hidupkan roh. Apabila kita hidup 3 perkara, boleh buat kerja seluruh perkara. Boleh kita buat kerja. Dengan sebab itu, ayuhal muslimun, sidang hadirin hadirat, al-ilm datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Lepas tu, maknanya kita duk ngaji, kita duk lagi di atas jalan ilmu. Apa kita tengok? Kita duk lagi ma'al Quran. Ada tak kita ma'al Al-Quran? Kalau ada, fabiha wa ni'mah. Ma'al hadis, ada lagi ma'al hadis. Kalau ada, fabiha wa ni'mah. Kalau tak ada, bi'sal hayah. Hidup kita akan jadi bankrupt. Dengan sebab itu, ukuran tadi itu tak ada duduk dia orang lain, duduk diri kita. Mana kata duduk di diri kita? Mula sekali kita sihat. Mula sekali sihat. Yang kedua, kita bebas. Yang ketiga, kita ada harta benda. Yang keempat, kita ada masa. Yang kelima, kita adanya hati yang terbuka. 5 perkara. Satus'alu amam Allahi wahidan. Akan ditanya depan tu satu persatu. Guna apa tu 5 perkara ni? Nak raya kata, aku ni tak ada jalan dah.
nak menghasilkan benda hak duk Nabi kita duk royak, tak lewat tak ada jalan gitu. Terkadang kita ni berasa kata lemah belum daripada kita nak buat. Ini muskilah orang Jawi kita. Orang Jawi kita salah kata Nusantara dengan cara umumnya, nak lawan orang Cina tak boleh, lemah belum ada nak buat. Lemah belum ada nak buat. Ini muskilah kita kena beki. Adakah ni tabiat orang Jawi? Tabiat. Ya tiap-tiap generasi, tiap-tiap apa yang kata jinsi ya. Jinsi ni mana kata derajat tadi itu dia ada perbezaan. Hak ni pesen sakit, hak ni pesen tehe, hak ni pesen berani, hak ni pesen tu, hak ni pesen ni. Amal rakyat gini tak ada nak tuduh ke kita ni. Lama kata duk masuk orang pula dak. Misal kita ngaji luar negara. Kalau kita ngaji dalam Quran ramai-ramai ni, kalau doktor tanya sini, hak akik tangan depan mana? Orang Jawi kita dak menusuk gitu. Hak sungguh gitu. Tapi kalau hak Afrika akik tangan kena tak kena kau dulu. Cina dak depan akik tangan kena tak kena kau dulu. Hak sungguh amrul waqi' lagu tu. Maka tak ada arah. Sebab apa kita jadi lagu tu? 5 aja kita nak beki sini. Sebab apa? Sebab kita ni suka mengajuk. Orang Jawi suka mengajuk. Aceh dia nak jawab tak kena kali. Atas semangat. Terkadang anak cucu kita ada buat apa nama? Dia buat apa ni? Murih dia. Allah kata buat lagu ni amahnya kaca. Nya gitunya gini. Jadi tertani turun-temurun umat kita pasal tak berani dah dia. Pasal nak juh malah ada tapi pasal tak sebab gapo dah dia. Ini muskilah dalam masa tarbiyah orang Jawi kita. Kita kena apabila benda hak molek kita sokonglah. Sebab itulah hamba biasa ngaji Al-Quran dengan orang Arab dan sebagainya. Apabila kita baca tak kena orang lain suka. Masa tak pun dia kata suka gapo? Mu suka gapo? Jangan ada suka yang kata biasa. Ni makan at-ta'lim, tempat kita nak ngaji belajar. Yasih khata' was-sawab, silap salah biasa Tapi hak malu muka, naik di atas mimbar baca ayat Quran tak kena. Hak tu malu sungguh. Duduk di atas meja ni baca hadis tak kena. Hak ni malu sungguh. Tapi masa ngaji tak kena malu ke apa. Ini kita kena terbiah semua. Cara kita nak terbiah anak cucu kita, ya daripada peribadi itulah dia baru naik. Orang panggil ama dok royak sama na dakwatu fardiyah atau tarbiyah fardiyah, dia naik pada tarbiyah usrah. Pada usrah naik pada al-ummah, ya 3 tangga. Barulah jaya. Apabila ada lagu ni, tubik orang jadi bersih-bersih. Umpama susu yang keluar tubik di antara 2 jalan. Hak ni darah, hak ni najis. Min baini farsin wa damin labanan khalisan sa'iran lisyaribi. Keluar tubik di antara darah dengan najis dia, susu yang suci, bersih. Minum tadi itu adalah zat. Itu dia. Ni kita tak ada dok kira kata hak ni bakar kayu, hak ni bakar tak ada kayu, hak ni bakar aling tak bakar aling. La, tak ada. Depan tarbiyah supaya. Memang kata demo tu tak apalah bakar yang aling di awal dah. Pas kita usaha gawa. Kita usaha gawa. Abdul Rahman ibnu Mahdi kita sebut dah dalam halaqah lain. Mahdi orang biasa awam. Mahdi nak orang awam, orang duk nega biasa. Tapi Abdul Rahman anak dia tu jabalun min jibalir rasih. Sekali bacalah sejarah tengok. Nak beli dengan harga dunia orang umpama tu tak ada harga nak bayar. Abdullah ibn Mubarak. Mubarak tu ayah dia orang duk jaga kebun rumman, juga jaga kebun buah jelima. Tapi anak dia Abdullah apabila masuk Naisabur lebih pada raja lagi sebab dia ulama. Itu dia. Ni kita ada buat belah, aku gitulah, aku gini. Mari ni mak dia, tak sedap kacau lah, kecok lah, apa kalian nak boleh buat apa kau. Ini masjid lah. Apa tu tak? Ni cara kita terbiah apabila tak kena, jadi buku kan? Jadi buku dalam, apabila kita terbiah tak kena, ummah kita kena turun. Tu. Ya turun mata dah. Tak turun kok mana, moga kata kita tak kena jalan. Kalau gitu, kembali klik mari kata kita pasti kena ada punya ilmu pengetahuan. Biasa yang kedua, apabila ada dah, amal dengan ilmu tadi. Amal dengan ilmu yang kita ada tu. Lepas pada kita amal dengan ilmu, barulah kita dakwah. Allah dakwah. Pada dakwah ni molek secara mana? Allahu Jalla Jalaluhu yaqul,
wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin. Siapa lagi nak lebih elok perkataan dia daripada seorang yang mengajak manusia kepada agama Allah Subhanahu wa taala, sedangkan dia tu adalah orang buat amal yang salih. Wa qala innani minal muslimin. Tunjuk pendirian, pakai cakap cara memikir, adab budi pekerti semua, kata dia adalah orang Islam. Tu orang ahsan, tak molek sekali. Dia puji Allah Subhanahu wa taala puji. Lepas tu orang apabila duduk sini nak boleh gapo ya Allah? Qala Allah tabaraka wa taala. Allah taala kata orang yang istiqamah. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allahu akbar. Barang siapa kata dengan itu perkataan, kamu ada di istiqamah di atas apa yang kerja. Apa makna istiqamah? Ambil dia muda hingga ketua, mengajak orang pada agama Allah. Tiap-tiap hari Sabtu, hari Ahad, duk di mana pun, tubai kelik mari mengajar di halaqah dia. Tu. So, ataupun orang satu lagi jadi contoh tauladan yang molek. Orang jadi contoh tauladan yang molek tadi pendakwah tu walaupun tak pandai kecek. Tengok dia tak tinggalnya halaqah Quran. Tengok dia tak tinggalnya cara suruh orang baik. Tengok dia tak tinggalnya masuk masjid dan sebagainya. Tengok dia tak tinggalnya keadaan orang-orang yang kena dianyanyai oleh orang-orang musuh-musuh Allah Ta'ala di luar negara ataupun dalam negara. Mereka dia itu ada hati dengan mereka itu. Orang pesen ni alladzina istaqamu. Orang istiqamah. Sebab itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kata dalam hadis yang sabit pada baginda, "Au usini ya Rasulullah." Wasiat pada aku pada ya Rasulullah. Sahabat mai tanya, "Nak wasiat apa ya Rasulullah?" Nabi kata, "Qul amantu billah tsumma istaqim." Kata olehmu, kata aku beriman dengan Allah, kama dia mu istiqamah di atas jalan tadi. Allah, istiqamah ni bukan mudah. Terkadang kalau kat amu duk dalam media dakwah umpama duk syarah kitab, syarah boleh dua baris ataupun dua muka, katuk kitab pakai mak. Ada lah gitu. Syarah boleh hadis dua hadis, semalam dua malam, malah tafsir. Tak ada istiqamah. Ataupun sebulan dua bulan lebih lama sikit. Istiqamah buat sama. Makna lagu mana? Makna kita sambung berpanjang ni. Sama ada kita kalau lah istiqamah mula-mula, itu mengaji istiqamah sama. Ada sama masuk. Orang mengajar pasal dia. Orang buat baik pasal dia. Semua tadi itu adalah pendakwah lah. Da'a ila hudan laka, kepada baik, jalan yang baik lah. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Orang pasal itu Allah Ta'ala waktu malaikat. Allah Ta'ala waktu malaikat nak terimanya roh kita. Setelah daripada kita kerja penat sini, kita nak kelik dah kepada rahmat Allah Ta'ala. Sebab siapa dah masa kita, tatanazzalu alaihimul malaikah, tewaktukan malaikat. Pas malaikat mewak apa kita? Alla takhafu wa la tahzanu. Jangan mu takut benda hak mu nak tinggal. Jangan mu takut benda hak mu nak pergi. Jangan mu duk urusi benda hak mu nak tinggal. Allahu akbar. Alla takhafu wa la tahzanu, lagi wa abshiru. Beri berita gembira oleh para malaikat tadi bil jannati allati kuntum tu'adun, dengan syurga yang hakmu tadi itu Tuhanmu duk janji dalam Quran, Nabi duk janji dalam hadis. Situlah muka seorang itu cermelang suka. Senyum. Umpama ikhwah kita rakyat banyak cepat dah mati di Palestin lah ni, dak jagakan muqaddasatil islamiyah. Lagu mana? Muka dia lebih daripada nak pukul ramai lagi senyum. Mati itu. Habis dah roh dia, jasad saja. Wa abshiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah.
Malaikat kata, aku nak saing denganmu, aku nak saing denganmu masa dunia lagi, tapi mu tak nampak aku. Hari ni aku muzahiri nampak kamu, dan aku nak pergi sekali denganmu, semenjak daripada mu tu keluar roh daripada jasadmu, naik ke langit pun aku nak pergi sekali denganmu. Turun daripada langit masuk dalam alam barzah, aku sekali denganmu. Titi sirat aku sekali denganmu. Sampai aku jumpa denganmu pula depan pintu syurga. Depan pintu syurga. Ya, mana dalil pada Quran? Wasiqal ladina taqaw ila jannati zumara hatta idza ja'uha futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Apabila siapa molek di pintu syurga, cukup molek dok situ, salamun alaikum, sejahtera bagi kamu hai ahli syurga. Hari ni jaya puakmu. Dalam surah Al-Mu'minun dia kata, inni jazaituhumul yawma bima sabaru annahum humul faizun. Hari ni akulah nak balas puakmu hai ahli syurga kerana mung tu jaya, sabar tak hadap apa yang aku duk suruh hajar, aku tegah musabar molek. Hari ni annakum humul faizun. Hari ni mujaya. Tuhan kata, malaikat kata, salamun alaikum. Allah salamun alaikum ni. Allahumma ja'alna wa iyyakum min ahli jannah. Allahumma. Salamun alaikum, sejahtera di atas kamu. Fadkhuluha, masuklah dalam syurga. Lah keadaan lagu khalidin, kekal dalam. Apabila masuk syurga kekal dalam tu, ada apa dalam tu? Wa qalu alhamdulillah. Ni orang ahli syurga apabila masuk kaki jijak dua dalam syurga, putus daripada Allah hak lain, masuk syurga jijak kaki dua. Imam Ahmad kata, barang siapa masuk kaki sebelah jangan gaduh duk senih hati lagi. Takutnya kena gantung di orang lain. Gantung di orang lain sebab apa? Sebab gana mung sore wa amal, gana mung sore kena, gana mung gitu. Gana dulu mu tak raya. Ha ni kita tak jadi pendakwah ni. Kita tak jadi pendakwah ni. Imam Ahmad kata, jagalah kaki kanan tu masuk dak, kaki kiri dak lagi. Jangan wasdah hati lagi. Allahu akbar. Sebab tu nak ngaji sangat ni haning ni. Untuk nak wi kita tadi itu, faham kata cara kita nak jaga diri kita wi selamat masuk dalam syurga semula. Ni nak lepas cara Nabi jalan. Lepas tu masuk pula kaki yang kedua. Dia kata kan, wa qalu alhamdulillahillazi azhaba 'anna al-hazan inna rabbana laghafurun syakur. Alladhi ahallana daral muqamati min fadli la yamassuna fiha nasabun wa la yamassuna fiha lughub. Allah. Katanya ahli syurga, alhamdulillah segala puji yang mustahak bagi Allah Jalla Jalaluh yang menghilangkan daripada hati kami benda duk serabut. Mula-mula apabila masuk dalam syurga, jejak dua belah, benda duk serabut dalam dadah, habis. Gapo benda duk serabut? Hak orang duk kata kita dak heret demo kepada agama Tuhan tu. Kita jadi pendakwahnya maki demonya, kata demonya, mengejek demonya, kitunya gini, nya uguk kata. Terkadang siapa tangi, terkadang mati kata pendakwah. Subhanallah. Sungguh ada. Nak raya banyaklah. Hatta Nabi Yahya kena mati, kena bunuh dan sebagainya. Nabi Yahya. Nabi Isa alaihi salam, kalau Tuhan tak selamat, mati. Semua. Nampak dah tu dah. Maka hilang daripada dada, benda yang jadi susah hati. Alhamdulillahilladzi azhaba 'anna al-hazan. Hazan ni Allahu akbar. Apa makna hazan? Kecewa, sakit hati. Cepcai. Sebab itulah orang nak jadi pendakwah dia kena hubung dengan Allah Taala masa waktu malam. Barang siapa tak ada qiyamul lail, dia nak jadi pendakwah tak boleh. Orang kata sikit mecok. Jangan kata kau lah jijak ibu kaki tu tak sewa kerja dah. Jijak nak tagih maaf nah. Umpama nak tubik luar masjid. Kau jangan gaduh ni Allah tangi. Jijak mak. Ai demo jijak ibu kaki kita beras. Marilah masjid tu tak hormat kita. Allah. Subhanallah. Terkadang nak makan, nak buah dalam mulut. Silap dia makan ide lama sikit. Pergilah masjid tu, memang tak mulia kita. Allahu akbar. Ali ajli hadza antum fi hayatid dunya. Belah tu kah kita nak hidup dalam dunia?
Allah. Tahu ke tak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sahabat mai royak kepada Nabi, "Ya Rasulullah, amu lapar jawaan tak ada lain nak makan. Tengok perut kepah ni," dia kata. Nabi buka tengok dua batu duk tambak sini, tak sewi sakit, tak sewi berasa lapar. Bukan so dua. Tahammal. Dia lebih sabar lebih pada orang lain. Tu contoh tauladan kita hak sungguh. Ni terkadang kita nak ambil dakwah, duduk dia dalam masjid, duduk dia dalam halaqah Quran, duduk dalam tu, duduk dalam ni. Tapi budi pekerti kita, cara mikir kita luar daripada hak tu. Ni hak besar sekali. Kalau dulu, al-munafiqun. Duduk dalam masjid Nabi, sahawan buat dia. Katanya, di sirah, Abdullah bin Ubay bin Salul terkadang duduk gini belakang Nabi. Kira. Duduk gini belakang Nabi. Mana kata tu imam, pasal dia duduk belakang tu. Sunat bagi orang yang ingat Quran juga, orang yang reti hukum hakim, duduk di belakang tu imam gitu. Apabila punah tu imam semaya, hak ni nak ganti selalu. Munafiqun duduklah. Tapi al-munafiqun tu yang katakan, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Wa idza qamu ila as-salati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Mudhabidhabina baina dhalik la ilaha ula'i wa la ilaha ula'. Allah, tu sifat dia. Orang munafiqin, orang tipu Allah Taala. Orang tipu Tuhan. Yukhadi'un Allah, sedangkan Tuhan tu balas dia yang tak khabar. Wa idza qamu ila salat, apabila dia nak sembahyang, qamu kusala wa malah-malah gitu, ngayak-ngayak gitu. Yura'una an-nas. Kalau buat rajin pun nak orang puji kata dia tu orang mari sembahyang sahwat. Wala yadhkuruna Allah illa qalila. Puak ni tak jaga azkar pagi petang, tak ada. Orang tak ada jaga azkar pagi petang beringat masuk dalam ayat. Lepas tu soal lagi, mudhabidhabina baina dhalik. Makna kata berpura-pura di antara dua perkara. La ilaha ula, tak ada kau ni penuh 100% balik mukminin, tak ada penuh kau ni 100% balik kafirin. Itu sifat dia. Pahala pasal ni duduk di belakang Nabi. Duduk di masjid. Lepas tu Nabi tak mana akhirat esok. Innal munafiqina fi darqil asfali minan nar. Orang munafiqin duduk bawah patak api neraka. Dia mau kata patak api neraka lah mana macam misal sikit mau tak nampak. Kita biasa buat tupak dah balas tak? Saya tak buat tupak dah balas. Tupak dah balas ni ke? Kita nak rebus tupak, kita buat lah mana? Kita kerak ikar dia, lepas tu kita tak mana? Hak ikar tu, kita tak bawah. Tak bawah, bawah puyuk tu. Lepas tu ambil tupak buah air. Hak tupak hak ikar tu munafiqin. Rapat dengan patak api ni. Nas'allahu ta'ala as-salamah wal-afiyah. Tak terhajat. Maka kita tak boleh. Lah mana tak boleh? Tak boleh macam mana? Tak boleh berasa hati kalau hak agama. Kalau hak agama, tekih sikit sebanyak, boleh. Sebab ahli syurga, azhaba 'anna al-hazan. Tuhan tu benar. Inna rabbana, sesungguhnya Tuhan kami ni la ghafurun. Bui apung. Kita tak boleh masuk syurga kalau lah ada dosa sebesar biji sawi pun tak boleh masuk. Sebab itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kata dalam hadis sahih, soal lagi dia kata, la yadkhulul jannata ahadukum bi'amalihi. Tak masuk syurga dengan amalan kita. Sahabat kata, wala anta ya Rasulullah. Mesti pun tak boleh masuk syurga dengan amalan mu juga ya Rasulullah. Wala ana. Kali pun aku. Illa may yataghammadahu Allahu bifadlihi wa rahmatihi. Malaikat orang yang Allah Ta'ala limpah kurnia dengan rahmat dia, kelebihan dia, orang pesen tu boleh masuk syurga. Nak ayat tak? Syurga ni bukan harga kita duk semaya 5 waktu ni nah. Bukanlah bagi hak kita duk puasa dah bulan Ramadan. Bukan hak kita duk rukuh baca Quran ma'al Quran. Bukan. Amalan umpama tu perih sangat. Tak ada harga nak balas dengan syurga. Tapi masuk syurga bimaza? Dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi kena ada amalan jadi sebab untuk nak masuk syurga. Tapi kalau nak adu dengan nikmat di syurga, amalan kita tiap maitit. Tak boleh. Tu ayat. Mana? Udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Masuklah syurga dengan sebab kamu itu Allah. Lepas tu, inna rabbana, sesungguhnya ghafur, wi'apung.
syakur, dan Tuhan itu syukur. Tuhan terima kasih kepada kita semua ni. Hak teherkan diri, sikit dah masa. Hak teherkan diri untuk nak buat kerja Islam. Satu, nak buat kerja Islam. Mula-mula kali, kena wihti. Allah. Apabila hati kita beri, kita boleh beri masa. Apabila masa kita boleh beri, harta kita boleh beri. Apabila harta kita boleh beri, di sini tubik pengorbanan. Tubik pengorbanan. Apa pengorbanan? Dia boleh beri belakang. Wikah? Oh. Hatta nyawa dia boleh beri. Apa boleh sampai situ? Kerana yang reti. Reti ke apa? Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi'anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah Ta'ala minta beli diri kamu, harta kamu, bi'anna lahumul jannah. Bahawasanya kamu itu aku nak beli dengan syurga. Yuqatiluna fi sabilillah wa la yakhafuna lawmata laim. Mereka itu senantiasa bersungguh mujahadah dengan lidah, dengan kalih, dengan alat senjata, dengan akal fikiran, dengan tenaga, dengan ilmu pengetahuan, dengan segala-gala hak Tuhan wik dia balas klik pada Tuhan belaka. Itu mana inna rabbana laghafurun syakur. Kena syukur. Syukur mana? Kita guna nikmat yang kena cara. Itu mana syukur. Allah alladhi ahallana daral muqamati min fadlih. Yang Allah Ta'ala adalah yang memberikan kepada kita tempat yang kita tetap ada situ daripada kelebihan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu pendakwah. Kita ada pihak kata pendakwah ni nak makan apa? Allah. Pendakwah nak makan apa? Dr. Jihad Jambo masa hamba kecil-kecil hari itu. Dia kata kalau ngaji agama jangan winiat dalam dada, dalam hati kata nak makan duit gaji. Allah. Tak makan duit gaji nak makan apa wali? Kata dalam hati. Tapi kita tani pergi molek pergi luar negara duk mana pun kita tak ada hirap. Tapi Tuhan hatta lebih daripada duit gaji. Tuhan hatta tu lebih pangkat, lebih daripada orang yang mengaji untuk nak cari benda tu lagi. Sungguh benda ni. Siapa dia tajribah tolong du, dia boleh tahu. Barang siapa benar akan Allah untuk nak menjagakan agama Allah, dia akan dapat pahala syahid walaupun mati tak hati. Walaupun mati tak hati, tapi dapat pahala syahid. Dengan sebab as-sidqu fin niyyah, benar pada niat. Apabila kita tahu dah sifatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai itu, situlah sahabat pakak bantu akan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia tak lepas Nabi duk jalan sore adalah dia kata orang ni orang Tuhan sungguh. Mana dalil kata Tuhan Nabi kita ni orang Tuhan sungguh? Percaya ke tak ayuhal muslimun? Hari Nabi kita wafat, bawang merah 2 ulah yang ada di dapur Nabi. Muka lain tak ada. Banyak tu. Hingga baju rata dia yang gada kepada Yahudi melalui Ali, tak ada nak tebus kelik. Gada apa? Kerana nak pergi ambil gandum untuk buat roti dan sebagainya, nak buat makan hari dia. Tu Nabi kamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuhan tak ada tutup daripada kita seumpama tu. Cuba banding dengan kita, bertanya kita. Hari mana kita bangun tanya orang tina kita ataupun isteri kita ataupun anak kita ataupun mama kita tepak kita bagi nak makan, dia kata tak ada bagi nak makan hari ni, ada ada depan kita ni. Abadan tak ada. Nak ayat kelebihan banyak. Sebab itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kata, barang siapa tidur kama dia bangun dalam keadaan sejahtera, malak anggota dia ada barang makan sampai kamalik ka'annama utu lahu dunya kullaha. Seumpama Allah Taala wi dunia semua kepada dia. Tak berasa lagi kita. Tak berasa syukur. Sebab tu rasa tak cukup sama. Boleh 70,000 sebulan pun tak cukup. Kalau boleh 700,000 apa kita kata tak cukup juga. Sebab barang siapa tak ada dalam hati ni syukur, orang pesen ni walaupun boleh setara mana pun tak cukup. Cukup apa? Apabila masuk tanah dalam mulut. Cukup. Idza dakhala fi fihi at-turab
fadzalikal kafalahu, dimaki itulah cukup bagi dia. Kita jangan beda sampai situ. Sebab tu ni kita ngaji sirah Nabi ni, ya ada roh. Roh dia ada. Gilah ngaji dengan siapa apa supaya hamba ni salah satu daripada ustaz kecil-kecil boleh main dak. Orang panggil kata capur tangan. Hak lain pandai banyak lagi. Tapi kalulah sirah begini dia. Dia ada roh, gerak hati, gerak akal fikir, geraknya iman, geraknya kekuatan dalam. Apabila kuat situ, dia boleh pakai lalu. Tak ingat Ahmad Yasin dulu? Ahmad Yasin duduk di Palestin kan? Orang dah tolak dah risi ya. Tu yang tak boleh gerak. Amat pat tak boleh gerak apa, tapi boleh kecek akal fikir dia. Allah Yahudi takut sekali. Nak buat apa tu? Kerana ia tubik pada ini madrasah. Tubik daripada ini madrasah. Barang siapa nak kuat, barang siapa nak dapatnya kemenangan, ni kena tubik pada sekolah ni. Sekolah apa? Sekolah manhajun Nabi sallallahu alaihi wasallam fi dakwah. Cara Nabi, cara masalah dakwah. Ni hak sungguh. Siapa dia ngaji hak ni tak ada berasa gapo, klik semula. Klik semula. Sebab tak kena jalan hasil. Nah, berasa ananiah lagi, berasa takabur lagi, berasa megah lagi, berasa gitu asa gini. Kalau ngaji hak ni tak patah lagi, mung ni lebih teruk pada Umar lagi. Umar ni radhiyallahu anhu apabila dia dok backkan hari Nabi mati, barang siapa kata Nabi mati kau catah kau tak habis kata. Mari Abu Bakar, apa gitu lalu Umar ni muduk jadi ni. Tak leh kata. Nabi tak mati, kata mati kau mana munafik kata mati ni. Nabi mati. Mu tak ingat ke itu Umar. Nabi ke baca ayat Quran kamu mu tak ingat ayat mana kata. Ayo kita jadi gitu. Apabila berasa kasih doa atau berasa benci doa, ya habis dalam hati. Tak ingat apa perkara dah. Lalu Abu Bakar kata, qala Allah tabaraka wa ta'ala, isma' ya Umar. Isma' ya Umar. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul. Afa in mata aw qutila qalabtum ala aqabikum. Atasma' mendengar? Muhammad ni adalah seorang rasul. Dia akan mati, terkadang dia kena bunuh. Benda ni bukan mungkin berlaku pada dia. Tangan hak duk gini jatuh. Lemak tangan jatuh, pang. Pedai dia. Tuai pun turun duk atas tanah. Tu Umar. Pas kita, apa ukur kita? Apabila orang baca Quran kita berasa nak lawan ke kita berasa nak tunduk? Apabila orang baca hadis berasa nak lawan ke berasa nak tunduk? Tu iman kita. Hak tu hak sungguh, bukan hak lain. Ni yang baca Quran ke Quran, bukan makna lagu tu. Hadis ke hadis bukan syarah lagu ni. Tunduk dulu, jangan duk gaduh. Hak takut gedar merah, hak tu takut. Gedar merah mari. Mari ni. Dari mah ni enggak kebah lalu dah. Pitetem lalu dah. Tapi kalau ayat Quran, kalau hadis Nabi, Allah sokoh naik. La kazalab, bukan aku itu. Itu bukan sifat mukminin. Sifat mukminin bila dengar ayat Quran, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Itu sifat kita. Apabila dengar ayat Quran, tunduk. Kharru sujjadan wa bukiya. Tunduk kamar dia menangis. Hak tu asal. Hakadha, begitulah manhajun Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam masalah menegakkan kebenaran dan menghalangkan kebatilan. Halang kebatilan dengan kebenaran, menegak kebenaran dengan kebenaran. Menegak kebenaran dengan kebenaran, menghalangkan kebatilan dengan kebenaran. Itu dia. Sebab tu hari ni ayyuhal muslimun, ayyuhal mu'minun, alat canggih kita banyak, masa kita peluang, harta benda pun Tuhan bagi kita. Sungguh satu tangan di atas, ta'awanu 'alal birr, ta'awanu 'alal birr. Orang nak buat kerja wis sungguh, orang pegang amanah pun kena sungguh. Man istara'a, Nabi kata man istara'a ra'iyatan wa huwa ghashun
fi ra'iyatihi yamut yauma yamut lam yajid raihatal jannah. Barang siapa jadi ketua, jadi pemimpin, jadi orang tengah, jadi orang atas yang pegang amanah, tapi ia tak beramanah dengan apa hak Tuhan lantikkan dia, dia tadi itu khianat amanah, hari yang dia mati Nabi kata orang pesan ni tak bau syurga. Bau syurga. Sebab tu kita guru ada amanah, pendakwah ada amanah, ibu bapa ada amanah, orang kerja amanah, semua kerja amanah. Hak tu maksud yang Nabi kita kata kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Tiap-tiap kita adalah orang pegang jawatan kuasa, tiap-tiap jawatan kuasa kita pegang akan disoal depan Tuhan. Allah Taala kata sebagai ayat akhir, dia katakan, dia kata inna as-sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Pendengaran, penglihatan hati, akal fikiran depan Tuhan esok nak tanya sesak. Sebab apa nak tanya sesak? Akhir surah jin wa ahsa kulla syai'in adada. Allah Taala binda nikmat ya so. Mana we lepas awak lagu mana? Cara dia hendaklah kita apabila boleh nikmat Tuhan buat kerja we sungguh kembali kita puji Tuhan. Alhamdulillah. 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 Orang yang kata di atas nikmat dengan itu perkataan nikmat tu tak boleh kena tanya oleh Allah Taala akhirat esok. Sebab tu berhajat kita kepada ilmu pengetahuan. Masa pun cukup, insya-Allah kita sekadar ni dulu. Pada hisah yang lagi akan datang kita akan tengok pula manhajun Nabi sallallahu alaihi wasallam dan masalah dakwah gapo pula hak dia. Adalah mudah-mudahan kita tadi itu jadi seorang yang dapatnya pengajaran daripada ini jalan, daripada sirah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya kita berjaya di dunia dan bahagia di hari akhirat nanti. As'alullah subhanahu wa ta'ala bimannihi wa karamihi ay yaj'alana wa iyyakum mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.